أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk prinsip kecukupan dalam Islam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia hari ini sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan. Konflik dan peperangan di Timur Tengah dan Asia Barat bukan sahaja merenggut nyawa dan memusnahkan harta benda, bahkan turut menjejaskan kestabilan ekonomi dunia. Pergolakan ini akhirnya membawa kesan kepada rantaian bekalan tenaga, perdagangan antara bangsa serta hubungan ekonomi antara negara. Malaysia juga tidak terkecuali apabila berdepan dengan tekanan kos pengeluaran dan gangguan bekalan akibat sekatan maupun perubahan dasar dalam perdagangan global. Walaupun kesan yang dialami oleh negara kita masih lagi terkawal, namun umat Islam tidak boleh alpa. Kita mesti bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, sama ada kesan secara langsung maupun tidak langsung daripada perperangan tersebut. Justru prinsip qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang dikurniakan, mesti difahami sebaiknya
dan diamalkan dalam kehidupan agar kita tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak berkesudahan. Kini, sebahagian negara pengeluar mula menghadkan bekalan bagi memenuhi keperluan domestik. Dalam masa yang sama, gangguan akibat peperangan serta permintaan berterusan terhadap komoditi utama seperti minyak dan gas telah menyebabkan harga meningkat dan memberi kesan kepada rantaian ekonomi global. Kesan ini akhirnya dirasai oleh masyarakat apabila harga barangan terus meningkat sedangkan kuasa beli semakin merosot. Jika keadaan ini berterusan tanpa diimbangi dengan prinsip qanaah, mungkin akan ada berdepan dengan tekanan hidup akibat kuasa beli yang berkurang, ditambah dengan pembaziran dan bebanan keuangan yang semakin meningkat. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menjelaskan hakikat ketakwaan melalui kata-katanya yang masyhur, iaitu al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'adatu li yaumir rahil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, beramal dengan petunjuk wahyu, berasa cukup dengan yang sedikit, dan bersedia untuk menghadapi hari perpisahan, yakni kematian. Antara ciri ketakwaan di sini ialah al-qana'atu bil qalil, itu merasa cukup dengan yang sedikit. Sesungguhnya orang yang merasa cukup akan senantiasa bersyukur kepadanya, dan sebaliknya mereka yang menurut hawa nafsu tidak akan pernah puas walaupun memiliki harta yang banyak. Kita perlu sedar bahawa Islam menekankan prinsip qanaah ini dalam semua keadaan. Orang yang mengamalkan qanaah adalah mereka yang hidupnya seimbang, dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan mencari rezeki secara halal tanpa terjerumus kepada salah laku. Sebaliknya, manusia yang lalai daripada prinsip ini akan terus mengejar kehendak yang tidak berkesudahan. Akhirnya, wujud perbelanjaan yang berlebihan, komitmen yang tidak perlu, gaya hidup mewah yang membazir, malah ada yang sanggup menyeleweng, melakukan rasuah dan salah guna kuasa semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Demikian juga dalam suasana perayaan Aidul Fitri, prinsip qanaah perlu terus diterapkan dan diamalkan sebagai tanda kejayaan tarbiyah Ramadan. Ia sudah menjadi adat kita disajikan dengan pelbagai juadah dan majlis rumah terbuka yang meriah. Namun di sinilah perlunya kawalan agar segala nikmat ini diurus dengan sederhana dan berhemat tanpa berlebih-lebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam Islam, soal keperluan hidup telah lama dijelaskan mengikut keutamaan. Ada daruriyat, yaitu keperluan asas yang perlu dipenuhi. Hajiyat, yaitu perkara yang menyempurnakan hidup manusia. Dan tahsiniyat, yaitu perkara yang sekadar memperelok kehidupan. Namun apabila kita lihat gaya hidup hari ini, timbul persoalan sebenarnya berapa banyak perbelanjaan kita untuk keperluan dan berapa banyak sekadar memenuhi kehendak dan keselesaan semata-mata. Hadis
yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jikalau seseorang anak Adam mempunyai 2 lembah harta, nescaya dia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan diisi perut anak Adam kecuali tanah, yakni setelah kematiannya, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahawa manusia secara semula jadi sukar merasa puas jika menurut nafsu. Oleh itu, Islam mengajar kita mengambil dunia sekadarnya sebagai bekalan menuju akhirat, bukannya menurut hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dalam pada itu, Islam tidak menghalang umatnya untuk berusaha menjadi kaya, menguasai ekonomi dan terus maju, selagi segala usaha dilakukan secara halal dan tidak membawa kepada pembaziran atau sikap tamak yang menghilangkan keberkatan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang diraikan, selari dengan prinsip qanaah, Islam tidak pernah mengajar umatnya hidup tanpa perancangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi teladan dalam mengurus kehidupan keluarganya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual kebun kurma Bani An-Nadir dan menyimpan bekalan makanan untuk keluarganya bagi setahun. Riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyimpan bekalan makanan untuk keluarganya bagi tempoh setahun. Perbuatan ini bukan tanda kurangnya tawakal. Sebaliknya, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berikhtiar, membuat perancangan masa hadapan dan persediaan ketika senang sebelum datangnya waktu-waktu sukar. Dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada hari ini, prinsip qanaah menjadi lebih relevan. Ia menjadi asas kepada sikap berjimat cermat, khususnya dalam pengurusan harta dan perbelanjaan dengan bijak, di samping menyimpan untuk keperluan masa hadapan dan membuat perancangan sewajarnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri dan keluarga daripada kesan ketidakstabilan ekonomi dunia, tetapi juga menunaikan amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus rezeki kurniaannya. Saudaraku, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh diambil pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menghayati dan mengamalkan prinsip qanaah, iaitu merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, di samping berusaha mengurus harta secara bijaksana, membezakan antara keperluan dan kehendak, serta mengamalkan sikap berjimat cermat sebagai ikhtiar menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan cabaran hidup semasa. Dan yang kedua, umat Islam hendaklah menyusun perbelanjaan dan simpanan dengan bijak sebagai persediaan menghadapi waktu sukar, serta tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi pembaziran yang ditegah oleh syarak, agar harta yang dikurniakan dapat dimanfaatkan secara berhemat dan membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang bila mereka berbelanja, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil, yakni qadqu. Dan adalah perbelanjaan mereka itu sederhana di antara kedua-duanya.
Suratul Furqan ayat 67. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلك الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاة البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أهل بالعون والهداية والتوفيق والصحة وسلامة منك لولي عهد السلمور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan dengan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh mengugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Kurniakanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا. Tuan lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf, sempurnakan saf. Jika ada ruang-ruang yang kosong di hadapan, sila penuhkan, InsyaAllah. Matikan telefon bimbit masing-masing dan juga silent, InsyaAllah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا سنة ولا كفر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين والمعلمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم